Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berpeluang untuk kita mempelajari dan mendalami akidah Islam yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila kita sebut tentang akidah yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah akidah yang berpaksikan disiplin ilmu yang ketat. Ya. Dia berpaksikan penggunaan akal yang berdisiplin. Dia berpaksikan periwayatan nas, Quran dan hadis yang tegas. Ya. Adalah penting untuk saya buat sedikit mukadimah tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana mungkin terdapat kekeliruan dalam masyarakat kita tentang apa itu sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mengikut pemahaman saya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini seperti yang saya sebutkan tadi. Pertama sekali, ia mesti berpaksikan manhaj ilmu yang berdisiplin. Cara atur fikiran yang kita sebut sebagai teratur. Ini dua paksi. Sudah tentu, periwayatan nas yang sahih daripada Quran dengan hadis itu tidak perlu kita sebut. Tapi dua syarat yang datang kemudiannya adalah disiplin ilmu dan juga pemikiran yang teratur. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harus berpegang kepada manhaj ini. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan setakat apa kita kata sebagai artikel-artikel akidah yang harus kita imani dan kita pegang. Tenets of faith yang kita pegang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang paling penting adalah metodologinya. Kita ni sebagai penganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita bukan setakat berpegang kepada apa yang ditulis oleh para ulama, tetapi yang paling penting kita nak ambil metodologi mereka. Kita nak ambil manhaj mereka. Bagaimana mereka berfikir, bagaimana mereka sampai kepada keyakinan, bagaimana mereka menyampaikan kebenaran. Kerana hari ini kita hidup dalam sebuah zaman umat Islam sering berbangga dengan kebenaran yang kita ada, tetapi cara menyampaikan kebenaran itu kita sangat-sangat gagal. Kita sangat-sangat gagal dalam cara menyampaikan kebenaran itu. Pada pandangan saya, antara faktor utamanya adalah kerana kita telah lama meninggalkan manhaj berfikir yang betul, yang berlandaskan pada manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam sesi kuliah ini, saya berusaha untuk setia dan istiqamah dengan manhaj ini. Sebab itu saya sedaya upaya menyampaikan cara berfikir yang teratur, menyampaikan pendalilan, bukan setakat pendalilan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga pendalilan akliyah, pendalilan secara rasional, secara logik. Allahu a'lam bis-shawab. Saya juga ingin sentuh sedikit pada tahun 2017, ya, World Health Organization mengeluarkan satu statistik yang agak memeranjatkan. Ya. Mereka kata kadar orang bunuh diri pada tahun 2017 lebih tinggi daripada kadar orang yang mati dibunuh. Saya ulang lagi sekali. Kadar kematian yang disebabkan oleh bunuh diri pada tahun 2017 adalah lebih tinggi daripada jumlah orang yang mati kerana dibunuh oleh orang lain. Termasuklah juga orang yang mati dibunuh dalam peperangan. Lagi siapa yang duduk fikir sekejap,
apa implikasi, apa maksud, apa makna statistik itu, dia akan rasa risau dan dia akan nampak satu krisis yang sangat besar. Kita dalam keadaan sibuk berkempen menentang peperangan, menentang jenayah pembunuhan, manusia dalam masa yang sama mengambil nyawa mereka sendiri. Manusia pada kadar yang sangat besar dan sangat banyak bunuh diri, termasuklah orang Melayu Islam. Krisis ini sudah termasuk ke dalam masyarakat kita. Kita mungkin akan kata, Ustaz, kita tidak terlalu bimbang sebab kita orang Islam. Kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya pada neraka, kita percaya kepada syurga. Tetapi hakikatnya keimanan ini kelihatannya tidak terlalu tebal, sehingga ramai juga orang-orang Melayu Islam, baik lelaki, baik perempuan, baik yang muda maupun yang telah berumur, mereka terbunuh diri mereka sendiri. Ya. Bila berlaku kes, ini berkaitan dengan akidah, saya nak sentuh nanti selepas ni. Bila kita dengar ada kes bunuh diri ini, perkara yang terakhir sekali yang kita boleh buat ataupun perlu buat adalah menuduh orang tersebut dan mengatakan, oh, ini confirm masuk neraka. Dia telah melakukan satu dosa besar, hampir-hampir kepada kekufuran. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan jenazah, tidak melakukan solat jenazah kepada seorang sahabat yang didakwa membunuh diri. Tapi Nabi suruh sahabat lain solatkan jenazah, tapi Nabi sendiri tidak solatkan jenazah. Jadi ada orang mendakwa bahawa berdasarkan kepada hadis ini, orang yang mati bunuh diri ini kemungkinan besar dia ni mati kafir, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah putus asa daripada rahmat Allah. Dia telah putus asa daripada rahmat Allah. Dalam hasil kajian saya dapati ini tidak sepenuhnya benar. Kerana ramai orang yang telah cuba untuk bunuh diri tetapi tak jadi bunuh diri, mereka memberitahu bahawa, Ustaz, ketika saya hampir-hampir nak bunuh diri itu, sampailah orang selamatkan saya tak sedar langsung, dia kata. Ini kita harus ambil perhatian. Dia kata dia tidak sedar langsung. Sebahagiannya lah. Ya, sebahagian kata hampir nak bunuh diri itu dia tidak sedar. Jadi orang yang bunuh diri dalam keadaan tidak sedar, apa hukumnya? Apa hukum orang bunuh diri dalam keadaan tidak sedar? Berdosa ke tidak? Secara hukum fiqah tidak berdosa. Kalau dia betul-betul tidak sedar. Samalah macam orang tak sedar bunuh orang lain. Kan? Awak tidur, awak mengigau. Kan? Awak tercekik isteri awak kat sebelah, meninggal . Adakah awak boleh dikenakan hukum hudud? Tidak. Adakah awak dikira sebagai pembunuh? Tidak. Sebab apa? Awak lakukan dalam keadaan tidak sedar. Baik, itu satu bahagian ya. Saya tak nak cerita tentang benda tu. Cuma saya minta kita jangan cepat menghukum ya. Kita tak tahu keadaan orang itu. Yang saya nak sentuh adalah orang-orang yang melakukan perkara tersebut kerana kemurungan. Ya. Kerana apa yang dipanggil sebagai depression, ya. Dan depression ni dia punya taraf sudah makin meningkat. Mungkin ada yang tanya, apa benda Ustaz ni cerita pasal depression pula? Kata nak cerita akidah tadi. Sebab dia berkait sebenarnya. Salah satu obat sebenarnya adalah dengan akidah yang betul. Ya, untuk merawat krisis kemurungan yang sedang melanda umat Islam ini. Dia dah datang dah, dia dah sampai kat negara kita. Banyak orang kita murung sebenarnya tapi tak nak mengaku. Banyak orang Melayu murung tetapi tidak mahu mengaku kerana malu tak bertempat. Kerana malu tidak bertempat. Bila berlaku kemurungan ini, dia ada dua jenis kemurungan ya. Kalau tanya doktor lah. Ya. Mereka kata ada jenis kemurungan yang datangnya daripada apa dipanggil sebagai organik ataupun endogenous. Endogenous ni datang daripada ketidakseimbangan chemical dalam otak. Tiba-tiba je murung tanpa sebab. Boleh jadi begitu. Ramai orang tak perasan benda ni. Dia ingat semua orang murung ni ada masalah. Tak semestinya, ada orang tak ada masalah murung tiba-tiba. Ini dipanggil endogenous depression. Okey. Saya pun tak nak cakap pasal benda tu. Itu muka ubat. Tapi ada reactive depression. Reactive depression ni adalah kemurungan yang disebabkan oleh kejadian yang berlaku dalam hidup awak dan cara awak menangani kejadian-kejadian itu.
cara yang tidak betul dalam menangani kejadian-kejadian itu sehingga menyebabkan seseorang manusia itu jatuh ke dalam kemurungan. Ustaz, murung ni macam mana Ustaz? Murung ni dia tak ada mood, hobi pun tak nak buat lagi dah, tak nak jumpa orang, suka duduk rumah, kan? Nak bercakap dengan orang pun malas, dah tak rasa bahagia, bangun pagi pun tak tahu kenapa nak kena bangun pagi. Teruskan kehidupan macam biasa saja, dah tak ada impian lagi, sudah tidak ada apa-apa yang nak dicapai dalam hidup. Dia hampir putus asa dengan kehidupan dia. Walaupun dia tak terfikir untuk bunuh diri. Tapi itu salah antara simptom depression. Ramai orang kita ada. Ramai sangat ada. Bila tanya, bila duduk, banyak keluar. Ustaz, saya dah tak tahulah Ustaz, saya bangun pagi tu tak tahu nak buat apa dah Ustaz. Saya tunggu waktu Zuhur, saya tunggu waktu Asar, saya tunggu waktu Maghrib, tu saja saya buat. Itu boleh juga termasuk dalam tanda-tanda depression. Tetapi ada satu punca yang ramai orang terlepas pandang. Puncanya adalah kerana salah faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan orang kafir. Dia bukan kafir. Dia percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada salah faham, bahkan sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah faham dan sangka buruk yang akhirnya membuahkan dia tidak faham kenapa Allah Subhanahu Wa Taala buat beberapa perkara ke atas diri dia, menimpakan beberapa perkara, beberapa kejadian ke atas diri dia sendiri. Sebab tu kita jumpa ramai orang yang tak tinggal solat, jaga aurat masya-Allah tabarakallah, kan, dengan songkoknya, dengan janggutnya, kan, dengan zikirnya. Tetapi bila ditimpa musibah, datang soalan-soalan seperti kenapa saya? Betul tak? Kenapa aku yang kena benda ni? Kenapa tak orang lain? Aku dah buat baik, aku dah solat, aku dah puasa, aku dah zakat, aku dah haji. Kenapa Allah timpakan musibah ni kepada aku? Terkeluar kata-kata seperti itu. Saya buat kaunseling, saya tahu. Orang yang nampak Masya Allah Tabarakallah tapi break, dia pecah. Sebab apa? Bila korek, dia belajar akidah tak betul. Anggapan dia tentang Allah tidak betul. Dia belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dia patut kenal Allah. Saya tak bercakap tentang makrifat, hakikat, tarikat. Itu semua kita letak tepi dulu. Saya bercakap tentang asas kenal siapa itu Allah yang kita sembah. Sifat-sifat Allah. Sifat 20 yang kita belajar tu betul-betul kita faham ataupun tidak. Sebab kalau kita tak faham sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh jadi penyumbang kepada kita jatuh kemurungan bila kita ditimpa musibah nanti. Sebab tak faham macam mana Allah berperilaku. Apa sifat Allah ini? Dia nak apa daripada kita? Kalau tak faham benda tu, bila ditimpa musibah, susah untuk kita tangani nanti. Coping skills kita tidak ada. Dan saya melihat orang-orang yang murung dan berjaya keluar daripada kemurungan mereka, biasanya 99% mereka membetulkan kembali kefahaman dan keimanan mereka tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, saya kasih contoh mudah. Berapa ramai di antara kita yang menyangka sesiapa yang diberikan hidup senang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda Allah sayang pada dia. Berapa ramai antara kita yang beranggapan begitu? Dan berapa ramai di antara kita yang beranggapan orang yang hidupnya susah itu balak daripada Allah, laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah benci kepada dia. Ramai yang masih berpendidikan seperti itu. Kita dengar daripada kata-kata perbualan harian kan. Masya Allah, kaya dia kan, rumah besar dia, Masya Allah kan. Apa yang kita kata selepas itu? Ini confirm nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ni orang baik, orang soleh. Kita nak kata untuk sangka baik boleh. Tetapi untuk yakin 100% tak boleh. Sebab kemungkinan hidup senang yang Allah berikan itu dipanggil sebagai istidraj. Betul tak? Istidraj itu apa? Istidraj ni satu perkataan yang sangat berat. Jangan senang-senang kita lontarkan ya. Jangan senang-senang kita kata, oh ni Allah senangkan dia sebab istidraj. Kita tak tahu. Ini untuk muhasabah diri kita sendiri. Ya, bukan untuk menghukum orang. Oh dia hidup senang sebab istidraj. Itu bukan hak kita. Istidraj tu Allah berikan kemudahan, kesenangan hidup untuk sesatkan dia dan pastikan dia masuk neraka. Supaya dia lalai sampai ke mati. Itu istidraj, bahaya istidraj ini. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita beranggapan begitu, orang yang hidup senang Allah sayang. Orang yang hidup susah Allah benci. Allah laknat dia, Allah musibahkan dia kerana Allah dosa-dosa dia, kita kata kan. Bila kita ditimpa musibah, apa kita anggap? Sama lah.
Kita akan kata apa? Allah benci kepada aku. Allah tidak terima taubat aku. Allah tak terima segala amal ibadah yang aku buat, Allah tak terima. Ini salah faham tentang Allah. Yang ini boleh menyumbang kepada kemurungan kita bila ditimpa musibah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Sebab tu kita kena faham kudrah apa. Betul-betul. Kita kena faham iradah Allah Subhanahu Wa Taala ni betul-betul apa. Bila kita kata Allah berilmu, ilmu Allah itu bersifat qadim, bersifat azali, bersifat meliputi. Apa sebenarnya hakikat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan apa kesannya kepada konsep qada dan qadar yang kita dah bincangkan dulu. Dan apa kesannya kepada kejadian-kejadian di atas muka bumi Allah ini dan apa kesannya kepada kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Penting. Ramai orang bila depression dia jumpa doktor, jumpa psikiatris pula. Dia ada satu mazhab ni dia kasih ubat je kerja. Dia tak nak selesaikan masalah yang berlaku di sekeliling orang itu. Kadang-kadang masalah mungkin dengan isteri, dengan kerja, dengan kawan-kawan, dengan kewangan. Tapi apa yang psikiatris buat, dia kasih ubat. Ubat ni dia menekan simptom, dia tidak menyelesaikan akar masalah. Dia macam orang yang demam kerana virus. Virus infection, viral infection kan. Dia akan demam. Tapi kalau doktor tu tak pakar, dia hanya kasih obat hilangkan demam. Sedangkan virus itu, infection itu yang harus ditangani. Infection itu adalah akarnya. Jadi kalau kita pergi jumpa psikiatris, dikasih ubat, kadang-kadang tidak menyelesaikan akar masalah. Sebab tu banyak orang makan 10 tahun, 20 tahun makan ubat. Tambah dosage, tapi tidak selesai-selesai masalah murungnya, masalah anxiety-nya, kebimbangan yang luar biasanya. Sebab apa? Antara akar-akar yang tidak disentuh, antaranya adalah isu akidah. Saya bila buat kaunseling, saya akan tanya, apa rasa abang, apa rasa kakak tentang apa yang Allah tengah buat dengan abang kakak sekarang ni? Apa pandangan? Apa sangkaan you tentang Allah sekarang ni? Di situ banyak keladak akan keluar nanti. Saya pun tak tahulah Ustaz apa Allah nak daripada saya. Itu kata-kata orang yang dah ada sedikit putus asa. Saya tak tahu apa lagi yang dia mahu daripada saya. Ada yang terbalik, dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya ni dalam keadaan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tahu di hujung mesti ada yang baik. Akibat dia, ujung cerita dia mesti baik. Kadang-kadang kita tengok kedua orang ni nampak situasi sama, tetapi cara mereka respon berbeza. Bila korek, dia ada pendidikan akidah yang mantap. Dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia faham tujuan kenapa Allah buat alam ni, kenapa Allah buat manusia. Dan apa hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala saya dah cerita minggu lepas, sesi yang lalu, iaitu dua bulan lepas kalau tak silap saya. Ilmu Allah ini berkait dengan qada dan qadar Allah. Kalau awak salah faham ilmu Allah, awak akan salah faham qada qadar. Dan awak susah untuk redha bila ditimpa musibah. Bila kita sebut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini meliputi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segalanya. Allah tahu segala-galanya. Maksudnya Allah juga tahu apa dia akan buat. Dia bukan setakat tahu apa yang kita akan buat. Dia juga akan tahu apa dia akan buat. Dia kenal diri dia, dia kenal segala yang ada. Dia tahu masa depan, dia tahu masa sekarang, dia tahu masa lalu. Dan segala apa yang berlaku wajib mesti berlaku selari seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu. Jadi ada paksaan ataupun tidak di situ. Ramai orang bila baca qada-qadar dia akan tanya, Ustaz, jadi kita ada kebebasan ataupun tidak? Kan? Itu silap faham tentang konsep ilmu. Dia berkait, saya ulang lagi sekali. Allah Subhanahu Wa Taala tahu bukan bermakna dia paksa. Dan bila dia tahu sesuatu, kejadian akan berlaku seperti mana yang dia tahu. Tidak boleh beza. Kalau Allah tahu A, maka A yang akan berlaku. Tapi bukan bermakna Allah paksa supaya A lah yang berlaku. Ini kita kena bezakan. Bila Allah tahu Fir'aun mati kafir, maka Fir'aun pasti akan mati kafir. Tapi bukan bermakna Allah yang paksa dia jatuh kafir. Allah yang buatkan pemilihan dia sampai dia jatuh kafir. Sebab kalau itulah hakikatnya,
maka Firaun tidak ada kebebasan. Betul tak? Kalau dia tidak ada kebebasan, kenapa dia akan dimasukkan dalam neraka? Itu akan menunjukkan bahawa Allah bersifat zalim. Itu tidak benar. Maka Allah memberikan kebebasan, tetapi apa yang akan berlaku selari dengan apa yang Allah sudah tahu. Tidak boleh bertukar. Dan segala apa yang akan berlaku Allah sudah tahu. Betul tak? Maka segala apa yang akan berlaku pasti berlaku seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Di situ kunci nak faham qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada isu paksaan dan tidak ada isu bahawa manusia ni bebas secara total. Kita pun dalam membuat pemilihan dalam hidup ni, kita membuat pemilihan daripada pilihan yang sudah ada. Macam kita pergi mengundi, betul tak? Dia punya kandidat sudah ada, calon sudah ada. Kita memilih daripada calon-calon yang sudah ada. Begitulah juga kehidupan kita. Jadi nak kata kita ni bebas 100% tak boleh. Nak kata kita ni tidak bebas langsung, tidak ada kebebasan langsung juga tidak boleh. Bila awak undi, awak yang undi. Tetapi undian awak terikat dengan calon yang ada. Begitulah kehidupan kita ini. Yang ini berkait sudah tentu dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam perbincangan akidah, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ada bawa satu konsep dipanggil konsep ta'alluq. Ta'alluq ini, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini berkait dengan perkara-perkara apa? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala hanya tahu perkara-perkara yang bersifat mungkin sahaja? Mungkin itu apa? Perkara yang possible, yang boleh berlaku, boleh tak berlaku. Macam kita. Kita boleh ada, boleh tak ada. Bumi ini boleh ada, boleh tak ada. Dia tidak bersifat wajib. Wujudnya tidak wajib. Saya wujud tak wajib. Allah nak wujudkan saya boleh, Allah tak nak wujudkan saya pun boleh. Daripada azali kalau Allah tak nak wujudkan saya boleh tidak wujud. Maka saya termasuk dalam kategori mungkin. Awak semua termasuk dalam kategori mungkin. Bahkan seluruh alam ini termasuk dalam kategori mungkin. Jadi ilmu Allah bukan setakat berkait dengan perkara-perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Tetapi ilmu Allah juga berkait dengan perkara-perkara yang mesti ada dan perkara-perkara yang mustahil ada. Allah tahu semuanya. Macam kita ni, mungkin kita tahu, ya, saya boleh tahu mungkin semua yang berada di atas meja ini. Ada Quran, ada cawan, ada pinggan, ada kayu, ada handphone, ada tisu, ada cermin mata, ada iPad, ada mikrofon, ada jam. Ada abuk-abuk, ada atom dan ada molekul, senang kata begitu. Tetapi ilmu saya tidak meliputi perkara-perkara yang mustahil ada di atas meja ini. Dan ilmu saya juga tidak meliputi perkara-perkara yang wajib ada di atas meja ini. Tetapi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi yang mungkin, meliputi yang wajib dan juga meliputi yang mustahil. Kalau nak fikirkan perkara mustahil, memang tak ada penghujung. Apa perkara yang mustahil? Perkara yang paling mustahil adalah adanya sekutu bagi Allah. Ya, dan sekutu bagi Allah ni kita boleh bayangkan macam-macam. Unicorn, kita boleh bayangkan monyet, kita boleh bayangkan pokok. Tapi itu semua mustahil wujudnya. Allah tahu semua yang mustahil wujud. Allah tahu semua yang mungkinul wujud. Allah tahu semua yang wajibul wujud. Termasuklah ruang, termasuklah waktu. Semua termasuk dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ilmu Allah ini bersifat qadim. Ya. Daripada sifat ilmu, kita beralih kepada sifat iradah. Iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Iradah ini bermaksud apa? Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maha berkehendak. Kenapa berkait dengan sifat ilmu tadi? Sebab kalau tidak ada ilmu, kita tak boleh berkehendakkan perkara itu. Saya hanya boleh nak minum air dalam cawan putih ni bila saya tahu ada cawan putih yang ada air dalam dia. Baru saya boleh nak. Baru boleh datang kehendak. Betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bila kita cerita tentang sifat iradah, sudah tentu dia berkait dengan sifat ilmu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu, maka dia tidak berkehendak. Dan kehendak ni kalau nak faham mudah begini.
Kehendak ini kalau dalam bahasa akidah takhsisul mumkin. Saya ringkaskan saja. Dia sifat Allah yang bersifat azali, ya, tidak ada permulaan, bersifat qadim. Apa peranannya sifat iradah ini? Takhsisu al-mumkin. Ya. Dia memilih di antara banyak kemungkinan-kemungkinan yang bersifat mungkin. Sifat iradah itu kerja dia memilih. Memilih. Contoh macam saya ni. Allah boleh saja cipta saya tinggi, lebih tinggi daripada sekarang ni. Cerah sikit, mata mungkin kalau biru, kan? Comel lagi sikit. Boleh. Itu semua bersifat mungkin. Tetapi kenapa saya adalah saya? Sebab hasil daripada iradah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memilih daripada kemungkinan-kemungkinan yang boleh kita kata sebagai tidak berpenghujung, Allah Subhanahu Wa Taala pilih satu. Ini dipanggil takhsis, memilih, mengkhususkan satu kemungkinan daripada banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Baik. Bagi siapa yang ingat, saya pernah ceritakan tentang dengan lebih lanjut apa itu mungkin, ya. Perkara-perkara mungkin ini dia tidak boleh wujud dengan sendirinya. Ini perkara yang logikal, ya. Perkara-perkara yang bersifat mungkin dia tidak wujud dengan sendirinya. Sebab apa? Mungkinul wujud ini dia boleh ada, boleh tidak ada. Kenapa dia bersifat begitu? Sebab dia bergantung kepada sesuatu yang selain daripada dia untuk wujud. Kewujudannya bukan bersifat zati, bukan datang daripada diri dia sendiri. Dia memerlukan sesuatu untuk mewujudkan dia. Sebab perkara yang sama, sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada, kenapa tiba-tiba dia boleh ada? Mesti ada yang memilih. Tak masuk akal sesuatu yang tidak ada memilih untuk mengadakan diri dia sendiri. Betul tak? Dia dah tak ada, macam mana dia nak adakan diri dia? Jadi sudah tentu dia memerlukan sesuatu yang selain diri dia untuk mengeluarkan dia daripada ketiadaan kepada kewujudan. Itu yang dipanggil sebagai sifat mungkin. Dan sifat sifat iradah. Sifat iradah ini kalau kita nak kenal, kita kena banyak melihat kepada alam dan banyak tafakur. Dan ini juga adalah salah satu pintu yang membawa ramai orang-orang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan percaya kepada Tuhan. Kerana mereka melihat alam ini, mereka kata alam ini boleh sahaja wujud dengan bentuk yang berbeza, sifat-sifat yang berbeza, keadaan yang berbeza. Kenapa alam ini wujudnya begini? Ini adalah soalan yang penting, very important question. Cuma orang Islam dah tak tanya soalan-soalan ni. Sebab apa? Kita confirm masuk syurga. Dah tak payah cari kebenaran lagi. Betul tak? Tak maaf saya sindir, bukan menyatakan sesuatu, saya menyindir. Kan? Saya akan terus menyindir dengan benda ni. Sebab selagi kita tak lihat satu budaya soalan, satu budaya berfikir yang benar-benar sihat, khususnya dalam bab belajar agama, kita kena teruskan, ya, teguran dan sindiran ini. Kenapa orang Islam dah tak tanya soalan-soalan seperti ini? Soalan macam mana? Kenapa alam ni begini? Bukan macam gitu. Kita tak suka kan soalan macam itu. Nak tanya-tanya buat apa? Allah dah jadikan, terima je lah. Itu kata-kata orang yang bersifat anti ilmu dan anti berfikir. Itu bukan tanda orang yang imannya kuat. Itu tanda orang yang pemalas. Itu tanda orang yang pemalas yang bila dia jawab, jawapan dia begitu. Jangan tanya-tanya, Allah dah jadikan, kita terima saja. Orang yang bertanya bukan kerana dia nak reject, dia nak tolak, sebab dia nak faham, sebab akal dia memerlukan jawapan. Kalau awak tak boleh jawab, awak kata awak tak boleh jawab, awak jangan tekan, awak jangan buang soalan orang seperti itu dengan cara begitu. Itu bukan cara yang beradab. Dan dia akan menghancurkan budaya ilmu dalam masyarakat. Kalau anak kita, kawan kita, isteri kita, suami kita ada soalan-soalan seperti itu, kita hormat. Kita kata, menarik soalan awak, tapi saya tak pasti nak jawab macam mana. Tapi saya perasan budaya masyarakat Melayu kita, kita suka, dalam bahasa Inggeris dipanggil dismiss. Bahasa Melayu apa? Kita terus abai. Ataupun kita
patahkan terus, kita nafikan terus. Janganlah tanya-tanya macam gini, habis. Akhirnya kemampuan berfikir anak-anak kita jadi lemah selemah-lemahnya. Dia takut nak berfikir, takut nak bertanya. Bila seseorang manusia takut nak berfikir, takut nak bertanya tentang Allah, tentang akidah, tentang kepercayaan dia, habis akidah dia akan habis. Bagi pandangan saya. Ini pandangan saya. Sesiapa yang sudah tidak lagi bertanya tentang akidah, pada dia semua telah terjawab, dia meletakkan akidah dia dalam bahaya bila berlaku krisis dalam kehidupan dia. Dan bila anak-anak dia atau sekeliling dia atau masyarakat sekeliling dia atau orang bukan Islam bertanya soalan-soalan seperti itu, dia berada dalam bahaya sebab dia tak boleh jawab. Sebab dia sendiri tak pernah tanya. Sebab tu banyak soalan anak-anak muda hari ini tak terjawab sebab ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek sendiri tak pernah tanya soalan-soalan itu. Sebab takut dan membenci persoalan. Khususnya bila bab agama. Nak tanya matematik boleh tanya. Nak tanya Inggeris boleh tanya. Sains boleh tanya. Tapi bila bab agama, masih ada lagi segelintir, bukan segelintir, ramai lagi sebenarnya dalam masyarakat kita yang membenci persoalan-persoalan begitu. Jadi mereka tanya soalan macam ini. Orang barat ni, dia tanya soalan begitu. Why must the world be as it is? Not something else. Bahkan mereka bertanya soalan yang lebih dalam lagi. Mereka tanya, kenapa adanya kewujudan? Kenapa mesti adanya ada? Mesti adanya sesuatu. Ini soalan sebenarnya ditanya oleh ulama kita dulu. Kita jangan ingat ini soalan orang kafir. Tak. Ini soalan orang yang berfikir, yang menghormati akal yang Allah berikan kepada dia. Kita yang sudah tidak reti menghormati akal yang Allah beri kepada kita. Sampai kita dah tak tanya lagi. Dalam kuliah akidah pun kadang kita tak ada soalan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita lebih suka diindoktrinasi. Kita tidak suka diajak berfikir. Kita suka diindoktrinasi. Betul ke tak betul? Ustaz cakap je lah apa yang betul, saya dengar je. Itu bukan cara dia. Okay? Kalau ada soalan, tanya saya. Ya? Dan cuba cari soalan kalau boleh. Kalau tak boleh juga cari soalan, wallahu alam bisawab lah. Ya? Itu mungkin ada isu lain yang harus kita tangani. Jadi mereka tanya soalan begitu. Rasa boleh jawab tak? Kenapa mesti ada kewujudan? Why must there be something instead of nothing, dia kata. Kenapa Allah kena cipta alam ni? Soalan besar. Awak tahu tak? Ramai orang yang murung akhirnya tanya soalan itu. Saya ada seorang pesakit, umur dia baru 17 tahun. Dia tanya saya, Ustaz, kenapa Allah nak kena cipta manusia ni? Dia kata. Manusia ni lah sumber penyakit atas muka bumi ni, dia kata. Dia kata, Ustaz tengok sekeliling kita. Apa punca masalah dalam bumi Allah ni? Manusia lah. Yang saling berbunuh, manusia lah. Yang buat penyakit, manusia lah. Yang buli-buli orang, manusia. Yang buat orang lain depression, manusia. Yang pukul bantai isteri, manusia. Yang mengkhianati suami dia sendiri, manusia. Yang buat AIDS, manusia. Kenapa Allah cipta makhluk ni, Ustaz? Sudah tentu dia perasan dia pun manusia. Dia kata, Ustaz, kenapa Allah cipta kita? Dia kata. Macam mana kalau anak awak tanya soalan tu? Ibu-ibu, kalau anak tanya soalan tu macam mana? Anak bila tengah murung, dia akan tanya soalan macam itu. Biasa kita akan jawab apa? Ni tak banyak baca Quran ni kan? Kena banyak zikir ni kan? Jangan jawab macam itu ya. Awak jawab macam itu, habis. Jangan jawab macam itu. Pergilah zikir, baca Quran sikit, pergi masjid ke, kan? Bukan itu yang mereka perlukan. Mereka perlukan jawapan. They need answers. Masyarakat kita perlu jawapan, bukan lari daripada soalan, sweep under the carpet. Tak boleh jawab je baca Quran, tak boleh jawab zikir, tak boleh jawab solat tahajud. Itu melarikan diri daripada persoalan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Paling tidak, mari kita sama-sama baca Quran, kita cari jawapan dalam Quran. Itu cara dia. Bukan suruh pergi baca Quran. Pergi solat. Dia ada soalan, dia tak boleh nak solat betul-betul. Awak cuba bayangkan orang begitu boleh solat betul-betul ke? Dia takbiratul ihram, otak dia ke mana tu? Kena bimbing dia, kena pimpin dia dan kena berikan jawapan dan cari bersama-sama dengan dia jawapan itu. Saya secara terus terang, saya pun pening macam mana nak jawab. Wallahi. Saya pun pening.
Siapa ada jawapan yang bagus kat sini? Jawapan Allah punya suka lah, itu tak kira itu tak boleh terima jawapan macam itu Dia jawapan dia ada terdapat dalam sebuah hadis Nabi. Ya. Minta maaf, bukan dalam hadis, dalam ayat Quran. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa tu? Saya tahu jawapan awak mesti salah. Saya nak dengar saja dulu. Untuk menyembah aku, betul tak? Untuk beribadah kepada aku, betul tak? Ibn Abbas, sahabat Nabi SAW, menafsirkan perkataan liya'budun tu. Dia kata, liya'budun itu bermaksud liya'rifun. Ibn Abbas adalah Amirul Mufassirin. Dia adalah ketua segala pentafsir Al-Quran selepas Nabi SAW. Dia kata, liya'budun itu liya'rifun. Liya'rifun itu bermaksud untuk mengenal aku, Allah kata. Aku ciptakan jin dan manusia untuk kenal aku. Kita ni bila terjemah sebagai untuk beribadah, kita faham lain. Betul tak? Kita faham apa? Oh, nak kena sembahyang, nak kena zakat. Betul, itu termasuk dalam ibadah. Tetapi makna pertama ibadah adalah untuk kenal Allah. So maksud dia Allah ni dia nak dikenali. Ustaz, dia nak dikenali kenapa Ustaz? Ini persoalan kita berhenti di situ. Sebab bila kita tanya lagi, kita dah masuk dalam bab zat Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ tidak ada akal sesiapa yang boleh sampai. Adakah Allah perlu dikenali? Kalau tidak dikenali dia tidak sempurna ketuhanan dia? Sudah tentu tidak. Kita tak ada pun, Allah adalah Tuhan yang sempurna. Betul tak? Tapi Allah kata dia cipta kita untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun protes tak? Waktu Allah nak ciptakan Nabi Adam. Sama tak soalan mereka? Sama. Malaikat kata, ya Allah, kau nak cipta satu makhluk yang akan buat penumpahan darah dekat atas muka bumi, yang akan buat kerusakan dan akan buat penumpahan darah. Tapi apa Allah jawab? Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, itu pun puzzling juga tu. Kita nak tahu ke tidak apa yang Allah tahu tu? Of course kita nak tahu, kita kena tahu. Quran suruh kita berfikir, betul tak? Macam-macam ulama tulis. Apa yang Allah tahu tentang manusia sampai dia ciptakan kita? Walaupun dia tahu kita akan berbunuhan. Walaupun dia tahu kita akan bersengketa. Walaupun dia tahu kita akan merompak, kita akan mencuri, kita akan mencerca satu sama lain, kita akan campak bom nuklear. Walaupun dia tahu. Tapi dia juga tahu sesuatu tentang kita yang kita kadang-kadang terlupa. Ataupun kita pun mungkin tak tahu apa hakikat diri kita ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau awak tengok kisah Nabi Adam dengan Iblis dan kisah malaikat diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, Iblis ni dia sama pandangannya dengan para malaikat. Sebab pada pandangan dia, ni apa ni Adam ni? Daripada tanah aja. Aku daripada api. Nak jadikan dia khalifah, tak kena. Nak jadikan khalifah, pilihlah yang hebat sikit, yang mulia lagi sikit. Dia dah ada dendam daripada awal. Dia dah ada dendam daripada awal. Orang yang dendam ni, ataupun makhluk yang dendam, biasanya dia akan buat apa? Dia akan cuba buktikan alasan dia berdendam itu betul. Betul tak? Saya dendam dengan abang saya, katalah mak saya sayang abang saya. Saya jadi kambing hitam dalam rumah. Saya pun cipta teori abang saya ni sebenarnya pandai mengampu. Dia ni baik kat depan, jahat di belakang. Saya jadi dendam. Jadi apa saya akan usaha buat? Saya akan usaha buktikan memang abang saya begitu di depan mak ayah saya. Tengok ayah, tengok abang. Abang ni memang dekat depan mak ayah baik, tapi dekat belakang kan. Ini buktinya, kita nak buktikan tu. Jadi iblis ni, syaitan ni, bila dia protes dengan Allah, dia kata Adam ni, kalau dalam bahasa Inggeris, good for nothing lah, kan. Manusia ni tak ada apa lah, makhluk yang hina. Maka dia akan berusaha buat apa? Dia akan berusaha membuktikan hakikat perkara itu.
Sebab tu dia buat Nabi Adam tersilap makan buah tu daripada pokok tu. Betul tak? Bila dah tersilap, syaitan bertepuk tangan lah, dia kata, kan saya dah cakap, Adam ni tak ada apa-apa, dia tak boleh jadi khalifah. Tapi apa yang Allah kata, aku tahu tentang manusia apa yang kamu tak tahu. Apa benda yang Allah masih sayang pada kita ni sebenarnya? Bila Nabi Adam makan buah tu, boleh kita kata 1-0 lah. Kan? Syaitan 1, kita 0 lah. Dah isyak. Sambung sikit saya, sikit je. Seminit lagi. Okey. Nabi Adam alaihissalam, kita boleh kata bila termakan buah tu dan Syaitan Hawa, 1-0. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, bila Nabi Adam bertaubat, dia menyatakan dia minta maaf, betul tak? Syaitan boleh minta maaf tak? Dia akan minta maaf tak? Sebelum kiamat? Dia tidak akan mampu minta maaf. Dan dia tidak akan minta maaf. Tapi kemuliaan anak Adam adalah pada dia mampu mengubah kesilapan dia. Dia lemah, dia boleh buat salah. Tapi dalam masa yang sama dia boleh berubah. Dia boleh minta ampun pada Allah. So jawapan saya kepada anak muda itu, saya kata, betul, apa yang kamu cakap semua betul. Manusia ni memang punca penyakit atas muka bumi ni. Tetapi manusia juga adalah punca kebaikan yang berada di atas muka bumi ni. Manusia juga mampu membetulkan balik ataupun memperbaiki balik hutan yang dia dah rosakkan. Betul tak? Deforestation, kita boleh buat deforestation. Dalam masa yang sama, kita juga boleh menanam balik pokok-pokok ni dan hidupkan kembali. Betul, manusia yang buat penyakit AIDS ini kerana maksiat yang kita buat. Tetapi dalam masa yang sama, manusia juga yang baik-baik yang membantu orang-orang yang sakit AIDS ini. Betul, manusia jugalah yang merompak satu sama lain. Tetapi manusia jugalah yang menubuhkan yayasan-yayasan, menubuhkan rumah-rumah anak yatim, menubuhkan rumah-rumah wakaf untuk menjaga orang-orang susah. Jadi di situ drama kehidupan ini Allah ciptakan manusia sebagai ejen untuk mengenal Allah, dan alam ini menjadi tempat Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. We have two sides. Kita memang ada dua aspek dalam diri kita. Memang kita boleh buat kerosakan, tetapi kita juga boleh buat kebaikan yang sangat-sangat besar. Kebaikan yang sangat-sangat besar. Ada banyak lagi saya nak cerita, tapi tidak sempat. InsyaAllah, supaya kita dapat faham dengan lebih dalam sedikit tentang sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia tidak berkait motif seperti mana kita ini. Kita bila nakkan sesuatu, maka kita akan buat sesuatu untuk capai perkara itu. Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia tidak perlu wasilah untuk capai apa yang dia hendak. Dan Allah ni, dia berkehendak untuk dikenali, bukan macam kita berkehendak untuk dikenali. Allah sempurna tanpa kita ataupun dengan kita. Kita sembah Allah, Allah sempurna. Kita tak sembah Allah pun Allah sempurna. Kita kenal Allah, Allah sempurna. Kita tak kenal Allah pun Allah sempurna. Kita sayang Allah, Allah sempurna. Kita tak sayang Allah pun Allah sempurna. Jadi kehendak Allah itu maha agung. Dia tidak sama dengan kehendak manusia dan kehendak makhluk. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.